Assalamualaikum. Baiklah, ini merupakan laporan pembentangan projek bagi kumpulan kami iaitu kumpulan B dengan tajuk Sumber Tenaga Boleh Diperbaharui dan Alternatif untuk Tenaga Hijau di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Syirati Syariha binti Muhammad Ahir dan rakan kumpulan saya iaitu Siti Nur Syahindah binti Cik Musa, Fatmira Zairin binti Jalani, Nur Hanis Syafinas binti Mahat dan Nur Syafina Zulaika binti Suhaimi. Baiklah, kita teruskan dengan pembentangan kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafina Zulaika. Saya akan membentangkan jenis-jenis tenaga yang boleh diperbaharui dan alternatif tenaga. Tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi seperti cahaya suria, angin, hujan, ombak, geoterma yang boleh diperbaharui secara semula jadi. Tenaga keterbaharuan atau tenaga alternatif adalah merupakan tenaga yang boleh diperbaharui dan sentiasa berterusan. Tenaga keterbaharuan yang banyak digunakan di negara-negara membangun adalah seperti tenaga hidroelektrik, tenaga solar, biomas dan geotermal. Pada tahun 2006, sekitar 18% daripada penggunaan tenaga di dunia dihasilkan oleh sumber-sumber yang boleh diperbaharui, dengan 13% datang daripada teknologi biogesim tradisional seperti pembakaran kayu. Kuasa hidro pula menyumbang sebanyak 3%, diikuti dengan pemanasan air sebanyak 1.3%. Teknologi moden seperti geoterma, angin, suria dan ombak membentuk sebanyak 0.8% penggunaan keseluruhan tenaga. Potensi penggunaan tenaga sebegini adalah sangat besar mengatasi kesemua sumber-sumber sedia ada dan telah dicadangkan untuk digunakan sebagai sumber utama penjanaan kuasa. Sebenarnya, tenaga alternatif mempunyai banyak kelebihan berbanding tenaga konvensional. Namun, tenaga ini kurang diterokai dan dieksploitasi menyebabkan kurang popular di peringkat dunia. Oleh sebab itu, negara membangun telah menjana tenaga alternatif ini kerana lazimnya sumber-sumber tersebut banyak terdapat di sana. Misalnya, Malaysia paling banyak menjana tenaga hidroelektrik di Asia Tenggara, diikuti oleh Thailand, Indonesia dan Filipina. Okey, seterusnya adalah penggunaan tenaga di Malaysia, di mana terdapat jenis tenaga dari segi tenaga biogesim, tenaga solar, tenaga angin, tenaga geoterma dan tenaga hidro. Okey, seperti yang kita tahu bahawa tenaga biogesim ni digunakan secara organisma hidup dari reputasinya bagi pembekalan tenaga, haba dan bahan api. Seterusnya, ianya dibuat untuk melalui tanaman, kayu dan sisa untuk menghasilkan haba, biofuel dan tenaga elektrik. Seterusnya adalah contoh yang berlaku di Malaysia dari penggunaan tenaga biogesim adalah dari segi penanaman kelapa sawit di mana kegunaan komponen bahagian kelapa sawit seperti minyak, pelepah dan perahan tanah kelapa sawit itu untuk menghasilkan minyak untuk memasak buah kelapa sawit sebelum diperah untuk keluarkan minyak. Okay, seterusnya adalah tenaga solar. Tenaga solar sentiasa digunakan di Malaysia apabila ianya dijana dari cahaya matahari sebagai kriteria terpenting dalam penghasilan tenaga solar yang berterusan. Dan kegunaannya secara meluas untuk penyerapan haba bagi kegunaan harian seperti kita keringkan baju, tumbuhan berfotosintesis untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Okay, melalui tenaga angin pula, tenaga angin digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik di mana dimanipulasikan terhadap tenaga kinetik kepada tenaga mekanik yang diterima oleh angin untuk menghasilkan jana kuasa elektrik, dan dibina di kawasan ladang, biasanya dibina di kawasan ladang berangin dan dihubungkan dengan transmisi tenaga elektrik. Contohnya yang terdapat tenaga angin ni melalui kincir angin yang dibina di Pulau Perhentian, Terengganu, di mana kelajuan kincir angin yang dibina adalah kira-kira sesaat 6 hingga 7 meter untuk menjanakan elektrik. Dan tenaga geoterma. Tenaga geoterma adalah tenaga haba yang berasal daripada permukaan bawah tanah, bawah bumi, dan terdapatnya batu ataupun cairan di mana gerak bumi di bawah tanah digunakan sebagai logik jana kuasa geoterma, iaitu wap kering, kilat dan bionari.
biasanya kegunaannya adalah bergantung kepada penentuan jenis dan teknologi dengan faktor setempat, iaitu keadaan geologi lah, dan hidrogeologi tanah dan kesediaan tanah untuk melakukan proses tenaga geotermal. Dan terdapat di Malaysia adalah di Apas Kiri, Tawau Sabah, yang mempunyai takungan geotermal dengan kedalaman 3 km yang bersuhu 235 darjah Celsius untuk menjanakan tenaga elektrik. Dan tenaga hidro ini adalah tenaga yang diperolehi daripada kedalaman laut lah, di mana diperoleh daripada permukaan laut dalam dan permukaan laut luar lah. Dan tenaga hidroelektrik biasanya dia dibina dari segi empangan ataupun dibina dari segi sistem penyimpanan air untuk menghasilkan tenaga elektrik. Baiklah, saya akan menerangkan berkaitan dengan contoh lokasi penggunaan tenaga di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai hampir 20 stesen jenderkuasa hidroelektrik yang diselenggara oleh TNB, Sarawak Hydro Sdn Bhd dan Sabah Electricity Sdn Bhd. Terdapat juga 50 stesen kuasa mini hidro di Malaysia yang terdiri daripada sebanyak 39 unit stesen di Semenanjung, 7 unit di Sarawak dan 5 unit di Sabah. Manakala biodiesel pula merupakan sumber tenaga keempat terbesar di dunia dan merupakan sumber yang paling banyak di negara ini. Tatkala Malaysia adalah antara pengeluar minyak sawit mentah kedua terbesar di dunia. Seperti yang kita lihat berdasarkan gambar rajah tersebut, Tawau Sabah antara daerah yang menggunakan sumber biodiesel daripada sisa kelapa sawit. Kemudian, berdasarkan rajah empangan tersebut, seperti yang kita tahu, empangan bakun adalah empangan terbesar di Malaysia dan merupakan sebuah empangan hidroelektrik yang dibina merentasi Sungai Balui di Sarawak. Empangan ini mampu menjana tenaga elektrik sebanyak 2,400 megawatt dan tenaga yang dijalankan ini akan disalurkan dari Sarawak ke Semenanjung Malaysia. Kesan penggunaan tenaga alternatif terbagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Bagi kesan positif yang pertama, penggunaan tenaga alternatif sememangnya dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar daripada berlaku. Sumber tenaga alternatif seperti tenaga solar, biomas dan hidroelektrik menggunakan punca semula jadi dan tidak mendatangkan kesan kepada persekitaran. Ia dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan tercemar dan melindungi sumber semula jadi. Tenaga alternatif dapat membantu memelihara dan meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Kesan positif yang kedua, penggunaan tenaga alternatif dalam kehidupan seharian dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kualiti udara, bunyi dan persekitaran menjadi lebih baik. Tenaga alternatif memberikan jaminan yang berterusan kepada masyarakat dalam menghadapi isu kehabisan tenaga elektrik suatu hari nanti. Kesan seterusnya ialah dapat mengatasi krisis tenaga. Dengan adanya sumber tenaga alternatif ini, ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber yang terhad seperti petroleum, arang, batu dan bahan api fosil. Jadi, penghasilan tenaga alternatif amat penting bagi memastikan bekalan kuasa yang mencukupi. Bagi kesan negatif pula ialah menjejaskan ekologi alam sekitar. Ekosistem asal hutan musnah dan memberi kesan kepada flora dan fauna. Fauna terpaksa berhijrah mencari habitat yang baru kerana sumber makanan telah tiada. Spesies flora juga semakin pupus akibat ditebang dan kandungan mineral tanah yang telah berubah. Kesan negatif terakhir ialah penggunaan tenaga alternatif terdapat di beberapa tempat sahaja. Penggunaan tenaga alternatif berdepan masalah ketidakstabilan cuaca, sebagai contoh peredaran siang dan malam, cerah, mendung, awan dan hujan. Dengan ini, penggunaannya hanyalah untuk waktu yang terhad sahaja.
Kesimpulannya, tenaga yang boleh diperbaharui dan juga tenaga alternatif ini merupakan sesuatu yang perlu kita gunakan sebaiknya. Semua pihak perlulah bekerjasama dalam memastikan tiada pembaziran dan penyalahgunaan dalam penggunaan tenaga ini. Kita perlulah bersyukur kerana mempunyai sumber tenaga ini yang banyak, memberi kemudahan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Malaysia merupakan salah satu negara yang sangat beruntung kerana mempunyai banyak tenaga yang berpotensi dan boleh diperbaharui seperti sisa hutan, biogeosim, kelapa sawit, haba solar, hidro dan banyak lagi. Kita perlulah bijak dalam menggunakannya agar ianya akan dapat digunakan untuk generasi yang akan datang. Kesan positif yang diterima perlulah diambil sebaik dan sewajarnya, manakala kesan negatif yang berlaku haruslah kita mencuba untuk mengurangkannya.